Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di siaran Zaidin Abadi. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang kembali melayari siaran ini buat kesekian kalinya. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali melayari siaran ini, saya berharap saudara akan berpuas hati dengan persembahan saya. Seterusnya, saya mohon sokongan saudara-saudara sekalian untuk menekan butang subscribe, butang loceng, like dan share supaya setiap kali saya memuat naik video terbaru, saudara-saudara tidak akan ketinggalan. Semoga usaha kecil saya ini akan memberi manfaat kepada lebih ramai penonton. Kali ini, saya akan bercakap tentang karya penulis-penulis asasi yang tersiar di dalam Buletin Jendela Utara. Saudara-saudara, Jendela Utara merupakan wadah utama penyampaian ilmu dan pengkaryaan yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara. Buletin ini diterbitkan sejak tahun 2000 dan kini tampil dengan transformasi digital sempena dengan ulang tahun penerbitannya yang ke-19 dan juga ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka yang ke-64. Jendela Utara berperanan sebagai medium penyebaran bahasa, kesusasteraan dan budaya di wilayah utara. Selain itu, Jendela Utara juga dapat memberikan inspirasi kepada penulis dan karyawan mengembangkan bakat penulisan dan melahirkan karya-karya yang berkualiti untuk diterbitkan. Sesuai dengan namanya, Jendela Utara, karya-karya yang diterbitkan adalah hasil karya penulis-penulis tempatan di wilayah utara tanah air, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, dan Perak Utara. Jendela Utara mempunyai beberapa segmen atau bahagian, iaitu bingkisan editor, fokus, berita kegiatan setempat, tinta munshi, ulasan buku, kearifan tempatan, istilah semasa, cerpen pilihan, puisi pilihan dan laman jawi. Kesemua tulisan di dalam setiap segmen itu adalah hasil karya penulis-penulis wilayah utara. Penulis-penulis Angkatan Sastrawan Nasional Kedah atau Asasi sering mendapat ruang dan peluang karya-karya mereka disiarkan di dalam Jendela Utara. Di dalam Jendela Utara edisi digital bilangan 54, Julai 2020, terdapat beberapa penulis asasi yang turut terlibat. Antaranya, Putra Eri Usin, Sarimah Abu Bakar, Dahna, Wadia Sofi Jaafar, Solihin Osman, Cusuh Ahmad, Hasan Basri Budiman, dan Sa'adin Abdullah. Untuk sesi bicara karya kita kali ini kali pertama saya terpanggil untuk membicarakan karya-karya penulis-penulis asasi di dalam ruangan puisi pilihan, laman jawi dan cerpen pilihan Jendela Utara bilangan 54, Julai 2020. Saudara-saudara, puisi Hanya Kita, nukilan Sarimah Abu Bakar, membawa satu kenang ingatan tentang sesuatu yang dilihat atau yang dialaminya. Melihat pada catatan tempat puisi ini terbenih atau terhasil, iaitu Christchurch, New Zealand, salah satu tempat menarik dan sering menjadi tarikan pelancong, kita boleh jangkakan bahawa ada sesuatu kejadian atau seseorang yang menyenangkan hati penyair ketika berada atau melancong di sana. Lantas, apabila tiba waktu berpisah, penyair merakamkan perasaannya itu seperti terungkap dalam rangkap kedua puisi tersebut. Di biru langit, engkau tersenyum manis, menghantarku pergi, biar terpisah beribu-ribu batu, tersemat di sudut kalbu, hanya kita yang tahu. Segala-gala yang terjadi atau dialami itu tidak dinyatakan di dalam
puisi ini, tetapi ia menjadi kenang ingatan yang amat manis sehingga melahirkan rasa rindu di dalam hati penyair, seperti yang diungkapkan pada dua baris terakhir puisi ini. Hangatkan mekar rindu di halaman waktu. Keseluruhan puisi ini seimbang dari pelbagai aspek, gaya bahasa, penggunaan alat susastra dan sebagainya. Dan yang paling ketara, Sarimah Abu Bakar tidak mensia-siakan ruang dengan ungkapan-ungkapan yang keterlaluan atau lewah serta membazir. Mesej yang hendak disampaikan jelas dapat difahami pembaca, menjadikan puisi ini berada dalam tahap komunikatif yang memuaskan. Puisi seterusnya berjudul Akrab, hasil karya Solehin Osman. Sebagai seorang penyair yang rajin dan gigih berkarya, Solehin Osman tentu sahaja faham dengan kehendak penerbit, terutama yang bersangkut dengan ruang penyiaran yang terbatas. Lantas, Solehin menulis puisi pendek untuk dikemukakan kepada penerbit. Walau bagaimanapun, puisi Solehin ini yang hanya memuatkan 5 baris sahaja menjadi amat menarik kerana kepadatan kata-kata yang digunakan. Solehin bijak menyusun kata-katanya supaya puisinya tidak berleret-leret dengan kata-kata yang tidak perlu ditulis. Dengar bagaimana puisinya ditulis. Pantai di tubuh laut, ombak membawa kehidupan. Sesekali kami bangun menonton kenangan dan pengalaman. Walaupun agak prosaik, tetapi Solehin cekap memenggal ungkapan-ungkapan yang digunakan supaya tidak kelihatan sifat prosaik itu terlalu ketara. Puisi ini juga berkaitan dengan kenangan dan pengalaman yang sememangnya akrab dalam kehidupan manusia. Agak berlainan dengan puisi karya Dahna berjudul Memelihara Sebuah Rumah, yang berkisar pada kisah sebuah rumah yang didiami oleh beberapa penghuni secara bersama. Keadaan fizikal rumah tersebut serta persekitarannya telah digambarkan dengan begitu jelas sekali dengan penggunaan ungkapan-ungkapan yang tepat dan meyakinkan, seperti yang semakin berjelaga dengan serapah dan sampah, seram dan kelam membelenggu jiwa. Itu pada rangkap pertama. Serupa juga pada rangkap kedua, Dahna menggambarkan fizikal rumah tersebut dengan kata-kata yang semakin meliar dengan lalang dan duri, semak dan menikam telapak harapan. Keadaan rumah dan persekitaran yang demikian itu tentu sekali tidak disenangi oleh penyair. Dan penyair sejak dari awal lagi sudah menyeru agar penghuni rumah itu sama-sama menjaganya dengan sebaik mungkin. Lihat penggunaan ungkapan-ungkapannya. Mari nyalakan pelita akal di dalam rumah kita pada segenap ruang. Pada rangkap pertamanya. Dan pada rangkap kedua pula dituliskan, mari semaikan melor di laman rumah kita pada segenap rusuk. Seterusnya pada rangkap ketiga, dengan lebih jelas lagi, penyair menyeru penghuni-penghuni rumah tersebut untuk sama-sama berusaha memelihara rumah yang diduduki itu sebelum segalanya terlambat, seperti ungkapannya pada 2 baris terakhir puisi berkenaan, iaitu sebelum matahari di ubun siang, hilang disambar gerun malam. Ada yang tersirat di sebalik yang tersurat dalam puisi karya Dahna ini. Menjaga darjat dan martabat sebuah bangsa dan negara adalah tanggungjawab warga negara secara bersama. Terselit nada patriotik di dalam puisi ini. Saudara-saudara, puisi yang keempat, hasil karya ahli asasi, ialah puisi berjudul Menongkah Arus, karya Wadi Sofi Ja'far. Seorang lagi penulis yang rajin berkarya dan mengirimkan karyanya kepada setiap penerbitan, sehingga karya Wadi Sofi kerap disiarkan di dalam pelbagai media cetak. Puisi 3 rangkap karya Wadi Sofi ini merupakan lontaran persoalan yang menagih perhatian dan penelitian. Ungkapan pertanyaan di hati siapa yang tahu
yang tercatat pada baris akhir setiap rangkap itu menimbulkan persoalan yang agak menarik untuk diterokai. Hal ini disebabkan Wadi Sofi memberi sedikit gambaran di dalam setiap rangkap puisinya tentang perkara-perkara yang mencetuskan persoalan tersebut. Pada rangkap pertama, Wadi Sofi menulis, ada derita dan pilu yang merajai jiwa di sebalik kata-kata yang menggores perasaan di hati siapa yang tahu. Manakala pada rangkap kedua pula ditulis, ada hiba dan tangis yang menikam jiwa di sebalik bahasa yang menggores pribadi di hati siapa yang tahu. Manakala pada rangkap akhir, Wadi Sofi mencatatkan, ada ilham dan harapan yang meresap ke jiwa di sebalik murninya bahagia dan sejahtera di hati siapa yang tahu. Manakala ungkapan menongkah arus digunakan pada setiap baris pertama setiap rangkap. Puisi karya Wadi Sofi ini tidak begitu dapat menerobos jiwa oleh sebab Wadi Sofi lebih banyak bermain dengan ungkapan-ungkapan yang sama atau hampir sama maknanya, tanpa memberikan sebarang nilai pemikiran yang agak mencuit perasaan pembaca. Walau bagaimanapun, Wadi Sofi mampu menyembunyikan jawapan kepada persoalannya, apakah menongkah arus itu sebenarnya. Jusuf Ahmad pula merupakan seorang penulis veteran asasi yang banyak menghasilkan karya puisi dan pantun yang bertunjangkan tema keagamaan dan ketuhanan. Karya Jusuf Ahmad yang terpilih disiarkan berjudul Dompet Ringgit. Puisi ini membawa nasihat kepada para pembaca supaya tidak terjebak dengan nafsu yang melibatkan wang ringgit sehingga lupa kepada kekuasaan Tuhan. Jusuf memulakan puisinya dengan menulis, siramlah ingat dengan secangkir nasihat di dusun hati supaya hadiah Al-Quran menyedarkan diri menolak dompet ringgit dunia yang menjadi senjata kufur. Dalam rangkap pertama ini sahaja sudah jelas Jusuf ingin menyampaikan nasihat. Malah di dalam rangkap-rangkap seterusnya juga unsur nasihat itu amat terserlah. Walaupun puisi ini terlalu prosaik, tetapi mesej di dalamnya mengandungi nasihat yang murni yang perlu disampaikan kepada khalayak pembaca. Saudara-saudara, seterusnya saya berpindah pula ke genre cerpen, iaitu cerpen berjudul Kedai Simpang, hasil karya Putra Eri Husin. Cerpen ini mengambil latar sebuah kampung, lebih tepat lagi sebuah kedai runcit di simpang kampung tersebut. Midun dan Nora isterinya yang sama-sama menjalankan perniagaan itu. Penduduk kampung ramai yang menjadi pelanggan kedainya walaupun ada kedai lain di kampung berkenaan. Midun yang gemar menyanyi, sering menyanyi setiap kali memulakan kerja di kedainya. Nora pula sering memuji suara lunak suaminya itu. Bukan itu sahaja, Nora juga turut menyanyi bersama-sama Midun. Pagi itu, sebaik sahaja Midun membuka kedainya, sekumpulan anak muda bermotosikal datang dan 2 orang daripada mereka masuk dalam kedai sambil meminta 5 botol air minuman. Selepas mencapai beberapa bungkus makanan ringan, mereka terus keluar tanpa membayar. Kata mereka, petang atau malam nanti mereka akan bayar harga makanan dan minuman tersebut. Tidak lama kemudian beberapa orang wanita kampung yang baru pulang daripada kelas pengajian di surau singgah di kedai Midun. Ada antara mereka yang merungut tentang ikan yang dijual oleh Midun. Kata mereka, ikan-ikan itu sudah lembek dan hanya sesuai untuk makanan kucing sahaja. Midun bergegas keluar untuk menghantar barang-barang yang dipesan oleh pelanggan melalui aplikasi WhatsApp. Tetapi ada antara wanita tadi tidak tahu tentang perkhidmatan hantaran ke rumah pelanggan, walaupun kain rentang iklan tersebut sudah dipasang di kedai Midun. Mereka seterusnya berurusan dengan Nora, tetapi dalam keadaan yang tidak mesra sama sekali. Malam itu selepas waktu Isyak, di kedai Midun, riuh rendah dengan suara orang yang datang dari masjid bersama-sama dengan Tok Penghulu dan beberapa orang wanita pelanggan kedai Midun. Ada tuduhan yang Nora berbuat maksiat dengan Kimi dan Hamdan.
Tetapi tuduhan itu meleset sebab Midun ada bersama-sama sedang membuat urusan kerjanya. Rupa-rupanya, Midun sedang bersiap sedia untuk membuat rakaman bagi dimuat naik ke YouTube channel yang sering memaparkan masakan, barangan jualan serta lagu-lagu nyanyiannya. Cerpen kedai simpang ini terlalu ringan tanpa persoalan yang rumit untuk difahami. Apabila sesebuah cerpen tanpa konflik yang meyakinkan, sekaligus menjadikan cerpen ini agak kurang menarik. Putera Eri mungkin mahu mengesahkan bahawa peniaga runcit di kampung juga boleh menggunakan aplikasi internet untuk mempromosi perniagaannya seperti melalui YouTube channel. Tapi hal tersebut tidak langsung digambarkan pada awal cerita. Pembaca tercari-cari kenapa tiba-tiba sahaja orang ramai menerjah kedai Midun sambil menuduh Nora berbuat maksiat. Gaya bahasa yang digunakan oleh Putera Eri agak sederhana, namun perlu diberi perhatian kepada beberapa perkara. Umpamanya, angin bertiup mesra menyapa tubuh Midun yang sedang membonceng motosikal. Apabila membaca seterusnya, pembaca tahu yang Midun menunggang motosikal, bukan membonceng. Hal ini harus dielakkan supaya tidak berlaku kecelaruan. Begitu juga ada beberapa hal yang tidak jelas atau sengaja tidak diperincikan oleh penulis. Contohnya, siapakah Kimi dan Hamdan? Apakah hubungan mereka dengan Midun dan Nora? Apakah sebenarnya yang dibualkan oleh Kimi dan rakannya itu di dalam rumah apabila ada dialog? Kimi, kau sempat ambil tak? Hello, tengok orang lah. Mestilah sempat. Perkhidmatan kena bagus kalau nak hasil yang terbaik. Malam ini giliran kau kan? Dan seterusnya. Kesemua dialog itu tidak disusuli dengan penerangan, membuatkan pembaca tertanya-tanya apakah yang dilakukan oleh kedua-dua mereka. Walau apapun, Putera Eri menonjolkan di dalam cerpen ini sikap Midun yang ingin melangkah ke hadapan dalam era dunia tanpa sempadan dengan menggunakan media sosial untuk mempromosi perniagaannya. Siapa kata orang kampung tak mampu lakukan semua itu? Saudara-saudara, demikianlah sedikit cuitan saya terhadap 5 buah puisi dan sebuah cerpen karya ahli-ahli asasi yang disiarkan di dalam Jendela Utara bilangan 54, Julai 2020. Syabas saya ucapkan kepada semua penulis yang karya mereka tersiar. Juga tahniah kepada penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara yang berjaya menerbitkan buletin tersebut tepat pada waktunya. Saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemaafan daripada setiap penulis jika sekiranya cuitan saya terhadap karya saudara-saudara agak menyinggung rasa. Saya berharap cuitan saya ini tidak akan mematikan semangat saudara untuk terus berkarya. Sama-sama kita berdoa agar Allah berikan kita kekuatan untuk terus menghasilkan karya-karya yang memberi manfaat kepada para pembaca. Semoga Allah berikan ganjaran yang setimpal dengan karya-karya yang kita hasilkan. Saudara-saudara, ini merupakan siri pertama bicara karya kita. Dan seterusnya, insya-Allah saya akan susuli dengan siri-siri yang selanjutnya. Sehingga kita berjumpa di lain waktu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.